Mereka tertawa sambil menari saat kematian ahli keluarga mereka. Kenapa mereka buat macam tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Saya harap sahabat semua yang berada di luar sana sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Sahabat semua, hari ini saya nak share mengenai baru-baru ini beredar video sekumpulan tertawa dan menari diiringi oleh muzik yang kuat di tempat kematian. Ada mengatakan yang mungkin juga mereka adalah ahli keluarga dan sanak saudara mereka yang telah kehilangan ataupun kematian saudara mereka. Dan ada yang mengatakan apa yang mereka lakukan itu juga mungkin permintaan terakhir si mati tadi. Dan bila kita tengok daripada lagu dan juga tempat tu, seolah-olah ia menggambarkan keadaan itu berlaku di Indonesia. Tapi tak pasti lagi sebenarnya yang berlaku dekat mana. Sahabat semua, kematian tidak akan terlepas bagi setiap jiwa yang hidup dalam dunia ini. Kerana setiap jiwa akan mati dan setiap kematian bagi sesebuah keluarga pasti akan membawa kesedihan, duka cita dan segala perkara-perkara yang sedih. Tapi berbeza pula dengan video yang kita tengok tadi. Sebenarnya dalam dunia ini ada sahaja perkara-perkara yang pelik kerana berbagai suku dan juga kaum yang ada dan pelbagai budaya. Dan ketawa sambil menari ketika kematian pun dilakukan oleh satu suku kaum yang merupakan kebudayaan mereka di Afrika, yang mana tradisi itu disebut sebagai Famidihana, yang dilakukan oleh suku Merina di daerah Haute Politics. Selain mereka mentertawakan dan menari ketika kematian, mereka juga mengadakan upacara iaitu menggali kubur dan mengambil kembali tulang-tulang untuk dikumpul dan diadakan sambutan tari menari dan ketawa bersama sekali lagi. Mereka buat macam tu seperti keluarga yang telah lama tidak bersua kini dapat bersama kembali. Dan acara yang mereka lakukan ini sebenarnya mereka buat sekali dalam tempoh 5 tahun. Lepas tu diorang akan kuburkan kembali dan 5 tahun akan datang mereka akan buka lagi balik. Mereka akan gali kembali dan ambil tulang belulang, bersihkan dan kemudian mereka akan sama-sama membuat majlis lagi. Dan menurut Andrea Nahaga Maheri, salah satu sejarawan mereka, mengatakan tradisi yang mereka lakukan ini bermula daripada mimpi salah seorang keluarga mereka, iaitu berjumpa dengan ahli keluarga yang telah pun mati, dan si mati mengadu kesejukan dan mereka pun memberilah pakaian dan mereka mengadakan pesta makan beramai-ramai, menari dan tertawa bagi menunjukkan kasih sayang mereka. Selain itu di Afrika juga mereka mengusung mayat dengan tarian dengan pelbagai perkara-perkara yang pelik yang mungkin asing bagi kita, tetapi ia telah menjadi tradisi dan kebudayaan mereka. Sahabat semua, sebenarnya di Indonesia ada juga yang melakukan perkara yang hampir sama, iaitu suku Teroja di Sulawesi. Mereka akan menggali mayat ahli keluarga mereka setiap tahun dan dipakaikan dengan pakaian yang cantik, kemudian dihias dan kemudian diarak bersama-sama dalam kampung tersebut. Acara ini kebiasaannya mereka lakukan di bulan Ogos, dan mayat yang digali bukan hanya yang tua sahaja, tetapi bayi dan sesiapa sahaja akan dibuat perkara yang sama, iaitu digali dan dihias dan juga diarak di keliling kampung. Acara itu disebut sebagai festival mak nenek. Bahkan ada yang diawet dan diletakkan dalam rumah mereka sehinggalah mayat itu kering. Dan mereka mengatakan walaupun ahli keluarga mereka telah pun mati, tetapi ia tetap berada bersama dengan mereka. Jadi kalau dekat Malaysia memang mustahil lah nak jumpa, dan ia berlaku di Indonesia sebab Indonesia ni besar, banyaklah suku kaum dan budaya yang kita tidak tahu. Bagi yang tak biasa mungkin perkara ini agak seram, tetapi bagi mereka itulah perkara biasa, tradisi dan kebudayaan mereka. Sahabat semua, dalam Islam kematian adalah akhir hidup seseorang daripada dunia yang sementara. Yang hanya dibawa adalah bekal amalan yang telah ia lakukan di dalam dunia ini. Dan bila kematian seseorang, maka jenazah akan dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan juga dikebumikan. Tidaklah lagi digali dan diambil tulang belulang mereka seperti suku-suku yang lain. Dan dalam Islam pun kita diajar adab daripada bangun tidur sampailah tidur kembali, masuk tandas dan sebagainya. Dan ketika kematian salah seorang ahli keluarga kita, Rasulullah pun mengajar kita adab dan melarang untuk terjerit-jerit, mengoyak rabak baju dan sebagainya, perkara-perkara yang pelik. Apatah lagi ketawa dan menari dengan muzik yang kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Ithnatani fin nas huma bihim kufr, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayit." yang bermaksud dua perbuatan pada manusia yang keduanya adalah perbuatan orang kafir, yaitu menghina pada keturunan dan juga berteriak ke atas mayat. Dan Rasulullah juga mendidik umatnya agar tidak mengikuti apa yang dilakukan
oleh orang-orang jahiliah dahulu. Sebab terjerit-jerit mengoyak rabak atas kematian seseorang dan juga menangis, menari dan sebagainya, itu adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah yang bermaksud orang-orang yang belum mendapat hidayah, yang masih lagi mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Yang bermaksud, bukan daripada amalan kami mereka yang menampar pipi ketika kematian dan juga mengoyak pakaian dan menyeru dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Sahabat semua, dalam Islam ada perkara yang boleh dan ada perkara yang tidak boleh, iaitu haram. Ulama telah pun bersepakat perbuatan meraung, koyakkan baju, berkata dengan perkataan yang tidak elok ketika kematian seseorang adalah haram. Oleh kerana itu, wajib atau siapa yang melihat akan meratap atau berteriak ketika berlaku kematian, maka wajiblah ke atasnya untuk melarang perbuatan tersebut kerana ia adalah haram dan dilaknat. Sahabat semua, menangis ketika kematian ahli keluarga adalah harus kerana Rasulullah juga menitiskan air mata saat kematian anaknya yang bernama Ibrahim, kerana ia adalah fitrah manusia yang bersedih ketika kehilangan seseorang yang disayangi, tapi tidaklah berlebihan seperti mana yang dilarang oleh Rasulullah tadi. Sahabat semua, kematian tidak akan terlepas daripada kita meskipun kita bersembunyi di sebalik benteng besi yang kokoh, yang kuat. Kematian tetap akan datang menemui kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyirah." Yang bermaksud, di mana sahaja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, akan datang kepada kamu sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Kita tidak dapat lari daripada kematian. Lihatlah orang yang hebat dahulu seperti Fir'aun, Namrud, Hitler, Mustafa Kamal, Atatürk pun dah mati. Kekayaan, pangkat, kemewahan, jawatan yang mereka pegang pun hanyalah sementara. Semuanya mereka tinggalkan, tidaklah dibawa sampai ke mati. Kerana semua itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang bermaksud, dia Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi sahabat semua, dunia ini hanyalah sementara dan juga ujian kepada kita. Jadi marilah sama-sama kita memperbaiki diri, berpesan-pesan ke arah kebaikan dan juga sabar. Semoga Allah memberikan pengakhiran yang baik dalam hidup kita, diberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.